Assalamualaikum sekali lagi. Saya Fija daripada Minas. Okey. Alright Ustazah, seperti sedia maklum, tajuk kita hari ini tu lebih kepada muslimat. Lebih kepada muslimat, dan saya tak pasti rakan-rakan dalam ni yang berkahwin dah ke ataupun bujang lagi. Okey. Ada yang bujang, cuba angkat tangan. Single. Ramai Zaza. Minas punya staff lagi ramai bujang. Dan yang dah berkahwin tu saya lah. Suami saya seorang. InsyaAllah. Suami saya seorang, anak 4. Kita hari ni tu lebih kepada nak belajar. Nak belajar. Takut mungkin selama ni ada yang dah tersilap ataupun khilaf sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, dan juga mungkin rakan kerja, kan? Jadi begitulah Ustazah. Dan hari ini kami ada buat recording juga untuk podcast saya sebenarnya. InsyaAllah, sebab ramai yang tak dapat datang sebenarnya. Alhamdulillah, muslimin juga masuk. Eloklah dengar. Eloklah dengar. Mungkin ada luahan-luahan perasaan kejap lagi. Jadi saya minta izin lah. Minta izin. Dan minta izin untuk Ustazah doakan majlis ni, boleh Ustazah? Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mari kita mulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa barakatan fi hadzal makan wa barakatan fi hadzal masjid wa barakatan fi hayatina ya Rab wa barakatan fi kulli hayatina wa taubatan indal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, wahai Tuhan kami berkumpul pada hari ini di tempat yang barakah ini agar Engkau memberikan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada kami, berikanlah rahmat dan ganjaran yang besar buat kami semua. Ya Allah, wahai Tuhan kami di sini menuntut ilmu ya Allah. Di samping menuntut ilmu, kami membina dan membangunkan kehidupan kami. Maka berkatilah semuanya ya Allah, dan terimalah ia sebagai ibadah daripada hamba-Mu yang hina ini. Ya Allah, kami tadahkan tangan yang banyak melakukan dosa ini ya Allah, dengan penuh mengharap agar Engkau mengampunkan segala dosa-dosa kami, segala dosa ibu dan ayah kami, segala dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, dengan tangan yang banyak dosa ini, berkatilah segala usaha dan ikhtiar kami. Kami insan yang lemah ya Allah, yang sangat mengharapkan panduan hidayah dan keampunan dan ganjaran darimu. Ya Allah, jangan biarkan kami tersesat dan jangan Engkau biarkan kami terus berada di dalam dunia syok sendiri kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tundukkanlah hati kami dan berikanlah hati kami ini khusyuk, tawaduk dan kemanisan dalam keimanan kami dan keindahan dalam perjuangan serta melakukan khidmat kami kepada masyarakat, kepada kehidupan kami, dan kami menjadi insan yang paling bermanfaat. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati ya Allah, matikan kami dalam keadaan Engkau paling redha terhadap kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada nak sebut saudari, memang nak sebut saudari dah.
Saudari Hafizah ya, okey, ataupun Pija yang menjemput saya untuk kali yang pertama. Kita jumpa di baru-baru di Pahang kan. Dan kata Ustazah nampak sangat mesra. Saya first time jumpa tu sangat mesra orangnya, ramah orangnya dan sangat memahami. Masya Allah, saya rasa sangat bertuah ya untuk kata berkenalan dengan Pijah dan juga datang kemari pula merupakan satu majlis macam seolah-olah yang pertama macam melancarkan majlis ilmu berada di sini. Jadi ini merupakan satu penghormatan buat saya dan saya juga seronok berjumpa dengan wajah-wajah yang berseri-seri Masya Allah, yang mempunyai hati yang niat yang kudus insya Allah. Kita datang kemari pada hari Jumaat dan kita tahu hari ini ramai orang balik kampung sebab Deepavali kan. Cuti tu sampai hari Selasa kan. Tanta dah balik daripada semalam pun kan. Jadi tapi kalian tetap juga orang kata memperuntukkan waktu untuk datang kemari untuk mendengar ilmu ya, dan tajuk kita pada hari ini adalah nak mencapai redha Allah melalui kerjaya kita dan juga keluarga kita. So saya suka sangat dengan perkataan mencapai ataupun mencari redha Allah. So kehidupan kita ini baik lelaki baik pun perempuan, nombor satu keutamaan kita kan mesti kena cari redha Allah dulu. Cari redha Allah, cari redha Allah. So niatkan dalam hidup kita nak cari redha Allah. So bila ada niat untuk mardatillah, untuk mendapat redha Allah, maka segala kehidupan kita itu nanti dia punya bearing ataupun fokus dia, Waze ataupun Google Map dia ya, dia akan pergi ke arah mendapat redha Allah. Dan orang-orang yang mencari redha Allah, Allah akan uji tahu. Betul ke dia cari redha aku ni? Kan dia akan diuji. Tapi selama mana kita berpegang kepada redha Allah, insan itu akan menjadi insan yang paling kuat. Insan yang paling hebat. Contoh kalau dia diuji dengan kematian. Tapi dia tahu niat dia itu adalah redha Allah. So diuji kematian orang yang tersayang, ibunda dia contohnya. Rasa macam hidup separuh dia tu dah tak ada dah. Dia tengok orang pun macam dah tak lalu dah. Tak ada apa maksud dah dalam hidup dia. Tapi bila dia kembali balik, oh aku ni hidup kan nak dapat redha Allah. So dia tahu ibu dia adalah milik Allah. Jadi dia pun terima kehilangan atau pemergian ibu dia itu dengan lapang dada. Dia boleh memujuk hati dia. So kekuatan kita sebenarnya adalah kena pujuk hati kita supaya kembali balik untuk mardatillah. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai niat untuk mardatillah, untuk redha Allah kan, dia ni mudah sangat terpesong. Dan bila mudah terpesong, dia memesongkan orang lain pula. Dan bila dia memesongkan orang lain pula, dia mengelirukan diri dia dan sesiapa yang berada di sisi dia. Di situ disebut sebagai sesat lagi menyesatkan. Dia dah sesat tapi kemudian dia menyesatkan orang lain. Dan mereka ini bila tak dapat ya apa yang dia nak, itu yang dia mudah putus asa. Dia mudah tertekan, dia mudah sedih ya. Dan saya minta maaf, contoh kalau macam anxiety ya, anxiety ini adalah sesuatu kesedihan yang terkumpul yang dia tidak selesaikan. Kan okey, dia contohlah dia sedih hari ni tengok kawan-kawan dia mungkin lebih baik daripada dia. Dia sedih hari ni mungkin pasangan dia cakap sesuatu yang tak baik pada dia. So dia tak clear, dia tak reconcile. Kalau account kena reconcile kan. Siapa yang buat account tu kan kena buat reconciliation. Dia kena adjust, dia kena settle kan. So dia tak buat reconciliation. Maksudnya kalau dia buang air pergi tandas, dia tak flush. Jadi dia tidak flush benda tu. Dia tidak settlekan. Sebab tu dia bila bertumpuk, jadi keluar hormon-hormon yang tertekan itu sampai dia pun tak perasan. Aku rasa macam tak boleh tarik nafas lah. Kenapa tak boleh tarik nafas lah? Dia dah jadi macam tu. Sebab kita tidak pernah menyelesaikannya. So selesaikan dengan cara apa? Tanya balik diri kita. So kekuatan untuk kita berdialog dengan diri kita. Aku ni nak cari redha Allah kan? Dia kena macam tu. Aku nak cari redha Allah kan. So kalau berlaku macam ini, inilah peluang dia untuk dapat pahala. Settle. So sebab tu setiap hari perlu ada sesi untuk kita muhasabah. Dan 5 kali sehari solat itu, kalau kita boleh faham apa yang kita baca kan, benda itulah reconciliation to our yang negative whispers. Jadi kalau banyak bisikan-bisikan yang
tak bagus kan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu Allah sebut dah. Allah inspire kita. Allah memberikan ilham. Dengan apa? Fujur. Fujur tu benda yang tak baik. Takwa pun Allah bagi. So kita punya tugas adalah memilih. Sebab bila kita pilih itu, barulah terbukti kita nak dapat redha Allah ataupun redha selain Allah. Redha selain Allah ni macam-macam. Redha manusia, puji-pujian, allowance dan bonus, contoh kan. Lepas tu hadiah ke, orang suka. Sekarang lagi banyak popularity, likes, followers kan. Tapi kan so kalau kita tak ada prinsip mahdhatillah tu, kita rasa macam salah ke salah. Dia jadi itulah. Orang kata dia keliru, tersasar dan kemudian mengelirukan orang lain. So number one yang kita kena bawa balik hari ini adalah aku mesti rebut peluang untuk dapat redha Allah. Redha Allah, redha Allah, redha Allah. Macam mana cara nak dapat redha Allah? Begitu ya. Jadi macam mana kita nak dapat redha Allah? Sebab bila once kita dapat redha Allah, semua benda jadi mudah. Walaupun orang pandang, ya Allah susahnya. Kau macam ini ditinggalkan oleh suami dengan anak sampai 10 orang. Contoh kan. Dengan tak ada kerja lagi. Tapi dia kata, tak ada apa-apa insya-Allah, jangan risau. Allah sentiasa dekat. Ya. Saya pergi ke Syria, saya pergi ke Yaman. Saya jumpa dengan orang-orang macam ni. Apa dia kata? Maja aminallahi hali. Anak dia tu terencat masa umur 8 bulan. Tempoh waktu berlalu dah hampir 9 tahun. Jadi anak tu umur 10 tahun kan. Terencat pertumbuhan dia. Kan sebab peperangan. Jadi budak tu dia dengar bunyi bom. Langsung secara fisiologi dia, biologi dia terus macam retarded. Terencat dia punya perkembangan. Mata buka aja. Lepas tu cara nafas dia, dada dia besar. Kita tengok tu kita sangat sedih sebab mangsa peperangan. Jadi bila kami tengok tu kami dalam keadaan menangis lah. Dia lah menangis. Saya pergi dengan Farahli pun nangis-nangis gitu. Jadi lepas tu saya salam dengan mak dia. Mak dia yang pujuk kita. Mak dia kata apa? Maja'a minallahi hali. Apa je yang datang daripada Allah, semuanya indah. Nampak? Orang yang cari redha Allah tu, dia akan nampak keindahan di sebalik ujian. Putus cinta. Contoh cinta yang pertama tak kesampaian. Sebab ni anak-anak muda ramai kan. Cinta pertama tak kesampaian. Memang sakit. Pergi kerja kasut sebelah lain. Lepas tu jumpa ni cakap dengan botol mineral. Lepas tu nampak pula si dia tu dia pakai kereta Myvi. Semua kereta Myvi warna putih macam kereta dia kan. Kita jadi macam terpenjara. Padahal kita yang memenjara diri kita sendiri, betul tak? Tapi sampai kalaulah kita ada mempunyai kata mardatillah, kata ya Allah, I trust you Allah. Memang pada mata aku ni nampak dia baik, tapi engkau saja yang tahu siapa dia di luar, di belakang, di dalam, di depan. Engkau saja yang tahu. Mungkin dia tidak baik untuk aku. Atau mungkin aku yang tidak baik untuk dia. Itu apa tu? Dialog dengan diri sendiri. Dia kena ada dialog dengan diri sendiri. So bila kita dah rasa macam tu, kata ya Allah, apa sahaja yang engkau aturkan, itulah yang terbaik. Kerana aku ini jahil ya Allah. Kerana aku ini tidak tahu ya Allah. Terima, kita akan jadi tenang. Saudara-saudara yang dikasihi, saya pergi ke Syria. Saya jumpa dengan seorang lelaki, ada isteri seorang dengan anak 2 orang. Dia pelarian dekat Lubnan. Dia tinggal dekat dalam kemah yang macam guni tu, tapi dia tebal sikit. So saya berpeluang untuk makan bersama dengan keluarga ni. Bila makan tu bijak, tanya dengan dia, bila last makan? Dia kata last year. Maksudnya dia makan nasi tu last year, sebab dia orang biasa makan roti kan. Nasi ni sesuatu yang mewah tau untuk dia orang. Jadi maksudnya makan nasi itu last year. Jadi ini barulah dapat makan lagi. Bila kita orang datang tu kan kita bawa bantuan, jadi ada portion yang kita kata untuk makanan. Jadi bila makan dengan dia, saya sempat tanya sebab dia kena bom, jadi sebelah badan dia tu lumpuh. Okey. So lepas saya cakap lah dengan dia, saya kata, tuan-tuan dah tersadai dekat sini. Keluarga tuan dekat Syria tu dah terpisah jauh. Lelaki tau, dia lelaki ni.
Lepas tu dia pun angguk. Lepas tu tuan tak ada masa depan kat sini. Memang tak ada masa depan pelarian dekat Lubnan tu lagi lah. Sebab di Lubnan dia orang tak boleh kerja tau. Kalau di Turki adalah juga. Kalau dapat permit dia orang boleh kerja. Tapi di Lubnan ni tak boleh kerja. So kehidupan dia solely adalah dengan menadah tangan. Jadi tu yang kewajipan kita tu untuk membantu dia kan. Lagilah dia dengan dah pernah kena bom, jadi dia lumpuh sebelah. Jadi saya kata, apa tuan pandang pada kehidupan tuan ini? Maksudnya, apa yang tuan pandang Allah beri pada tuan ini? Masa saya pergi tu ada seorang doktor ikut. Dia cuit saya punya kaki. Dia kata, soalan tu tinggi sangat. Dia kata, dia tak boleh nak jawab. Saya kata, belum tentu. Sebab dia orang ini adalah orang yang diuji oleh Allah. Dia punya iman tantang lagi hebat. Apa dia kata? Maja'a minallah. Sister, maja'a minallahi hali. Sister, whatever comes from Allah is beautiful. Tengok jawapan dia. Maja'a minallah hali. 5 perkataan je. Kata apa je yang Allah tentukan untuk saya, itu semua adalah indah. Lepas tu dia lumpuh sebelah kan. Dia jalan. Dia jalan tu dengan mengheret kaki dia yang sebelah kanan lumpuh. Kaki kanan tu jadi tongkat. Padahal kanan tu lumpuh. Dia boleh dengan mengheret gitu. So dia boleh pakai kasut sendiri sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan isteri dia akan pakaikan. Waktu dia mengheret jalan tu, sistem tu lah isteri yang pakaikan sebelah kanan. Jadi saya cakap dengan dia, tuan kan dah kena bom. Lepas tu sebelah badan tuan tak boleh nak berfungsi. So macam mana tuan macam boleh jalan juga. Gitulah kan. Macam mana tuan boleh gagah jalan juga. Sebab saya duk teringatlah kita kan ada yang kena stroke semua kan. Mesti kalau dah sebelah lumpuh tu kita tak boleh nak bergerak. Jadi dia kata apa? Kenapa pandang yang lumpuh? Kenapa tak pandang yang hidup? Ya Allah, tengok cara orang yang nak redha Allah berfikir. Cara yang nak redha Allah berfikir. Dia berani dia macam sesuatu yang kalau kita dah lumpuh tu memang tak boleh nak gerak lah. Kan? Walaupun sebelah lagi pun rasa macam turut lumpuh lah. Kerana orang yang beriman, dia akan melihat yang sebelah, kalau sebelah lumpuh dia pun terasa lumpuhnya. Tapi dia tak ada. Dia terbalik cara kita berfikir. Dia tak nampak yang sakit. Dia nampak yang sihat. Dan dia nampak ini semua Allah rancang untuk dia mendapat ganjaran yang lebih baik. Setengah daripada kita kata, kenapa Allah uji aku macam ini? Kan? Setengah lagi kata, ya Allah senaknya, kenapa setiap kali ini juga yang dihadapi ini juga. Saya selalu jumpa dengan orang macam tu je lah. So saya pun tak tahulah kenapa hidup saya macam ni. Kan? Jadi dia benda-benda yang dia tak nampak sebenarnya Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Untuk wanita pula Allah lagi sayang. Special ni wanita, kita ini dipanggil oleh Allah daripada 8 pintu syurga yang disebut oleh para ulama. Ada 8 pintu syurga tau. Semua pintu syurga tu akan melambai-lambai perempuan ini, wanita ini, sekiranya semasa di dunia dia accomplish 4 perkara. Okey, kita namakan dulu pintu-pintu syurga. Ni semua mesti nak masuk syurga kan? Kita bercerita nak masuk syurga, betul tak? Okey. Yang pertama, pintu syurga yang pertama, kini secara rawak je lah secara umum. Pintu solat, pintu puasa, pintu bersedekah, pintu umrah dan pintu haji, pintu jihad. 5 dah. Kemudian pintu yang dipanggil, kalau pintu puasa dipanggil apa ya? Nama dia? Dia ada nama dia. Dan satu yang kita dah bocor rahsia dia, Rayyan. Rayyan tu pintu orang yang berpuasa. Dia bukan meroyan ya. Dia Rayyan, dia ada tasydid tu. Yang keenam adalah pintu orang yang memaafkan orang lain. Dan dia benamkan marah dia. Pintu al-kazimin al-ghaiza wal-afina anin nas. Setiap hari ada tak orang atau peristiwa-peristiwa yang saja je nak mengumpan marah kita? Ada tak?
Ada yang bawa kereta, selalu kat kereta. Dia ni mana kita punya apa tu? Mana dia punya signal? Ya Allah, motor ni dah macam langau. Wih, kita pun ya Allah, panik jadi kan. Terus marah, cepatlah sikit, cepat. Sampai yang dalam kereta tu kata dia tak dengar kak, jerit macam mana pun. Jadi memang ada je yang nak mengumpat marah kita. Itu kalau di jalan raya. Kat rumah pun macam tu juga. Rupa-rupanya itu apa tu sebenarnya? Peluang, panggilan, seruan daripada pintu syurga. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah pintu orang yang suka bertaubat. Pintu orang yang suka bertaubat. Pintu yang dipanggil orang yang ke-8 ya, pintu orang yang pintu yang bertaubat ini termasuk orang yang zikir. Berzikir, bertaubat, termasuk juga sebahagian kata menuntut ilmu. Menuntut ilmu pengetahuan. So banyak lagi kita sebut pintu taubat tu, pintu ilmu pengetahuan, pintu berzikir bila kita ingat Allah. Okey, yang satu lagi adalah pintu khusus bagi orang yang tidak diperlukan untuk timbangan. Dia bebas. Dia exempted, dia terkecuali daripada ditimbang amalan dia. Itulah pintu Aiman. Pintu Al-Aiman. Maksudnya dia tidak ditimbang dia punya amalan dia. Terus masuk ke dalam syurga. Best tak? Dan kaum wanita dia boleh masuk daripada mana-mana pintu tau. Seandainya di dunia dia buat 4 perkara je. Iza sallatil mar'ah khamsaha. Apabila seorang wanita ini dia solat 5 waktu. 5 waktu solat sunat tak ada. Buat yang fardu tu je. Kita kan ada period kita, kan kita ada wiladah nifas kita. Tapi yang itu kita jaga betul supaya waktu kita suci tu kita tak tinggal. Kan bukanlah bermaksud kalau kita period tu 15 hari tu kita kena qada, tak. Tapi yang sipi-sipi tu sama ada kita bersih ataupun tidak, itu je yang kita kena qada. Tapi puasa tetap kena qada ya. Iza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha. Kalau dia berpuasa pula pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, yang ini kalau tinggal sebab period kena ganti. Berapa kali tinggal, berapa hari tinggal, yang itulah yang kita kena ganti. Tapi solat itu tidak ya. Okey, sebab mungkin ada yang berfahaman, solat kena ganti juga. Jadi asyik nak buat qada solat saja ya. Okey. Kemudian wasamat syahraha wa hafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. To be translated juga adalah menjaga maruah dia. So basically kalau maruah ni ada 3 benda yang dibincangkan oleh para ulama. Apa yang berkaitan dengan maruah? Dia 3P. Pertama, penampilan dia yang menutup aurat. Kemudian yang kedua adalah perkataan dia. Apa yang dia guna, dia cakap dengan orang. Adakah dia suka mencaci, memaki, mencarut? Kalau dia mencarut aja maruah dia, betul tak? Dengar perempuan mencarut je kita rasa macam mana? Tu macam, Allah sayangnya dia dah lah cantik. Tapi beauty with no brain, kita kata. Okey, jadi dia perkataan. Yang ketiga pula adalah pergaulan. Macam mana dia menjaga pergaulan dia dengan lelaki. Biasanya lelaki lah, sesama perempuan pun. Kan dia kena jaga pergaulan dengan lelaki, pergaulan dengan sesama perempuan. Itu yang ketiga, tu tiket. Dapat dah tiket solat, dapat tiket puasa, okey, dia kata completed. Puasa completed, solat tadi completed, puasa done, completed. Jaga maruah, alhamdulillah completed dengan 3P tu. Yang akhir sekali adalah wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Yang tak ada suami, ayah dia, ibu dia. Okey, yang misal kata ayah tak ada, ibu tak ada, suami tak ada, yang menjaga dia, wali dia tu. Yang itulah dia punya pengganti dia. But somehow dalam hadis ni clearly dia sebut suami. Jadi bila suami tu nak, kalau tak ada suami tu macam payah sikit lah. Begitu ya. So, kalau kita dapat suami, maksudnya tiket kita tu mudah sikit untuk masuk ke semua pintu syurga. Sebab tu sebahagian mereka mengatakan bahawa suami ini juga adalah pintu syurga kita. Wa ata'at zaujaha. Jadi 4 benda ni dia macam smart tag.
Sekarang RFID lah. Dia dapat accept, tapi saya rasa Smart Tag mudah. Smart Tag ini dia top up daripada 4 bahagian ini, maka kilalaha akan diseru kepada wanita itu, udkhulil jannah, masuklah ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, daripada mana-mana pintu syurga yang engkau suka. Semua pintu syurga terbuka ni, so kita boleh dengan senang hati, dengan bergaya, kita boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga. Nak ke tak nak tu? Nah, so kalau nak, kita fokus on solat kita, puasa kita, kemudian maruah kita, suami kita. So daripada keempat-empat ini, yang agak-agak paling berat yang mana ya? 1, 2, 3, 4. Mana satu yang berat? Dah berkahwin dah. Orang yang berkahwin saja yang tahu ya. Okay, saya pun dah berkahwin memang. High five. Kita high five jauh je. Yang belum kahwin ni tak tahu lagi kan. Ya, cita-cita kita perempuan sebelum berkahwin, kita nak suami yang boleh memimpin. Suami yang boleh mendidik. Kita perlukan jejaka-jejaka yang mempunyai sifat kepimpinan. Betul tak? Kita nak dididik. Dia tarbiyah kita. Sanggup. Tapi bila berkahwin, yang dah kahwin tu senyum. Siapa didik siapa? Siapa yang pimpin siapa? Dia jadi lain. Sebab tu kaum lelaki, betul tak kaum lelaki? Diorang ini ada pilihan nak masuk persatuan takut bini ataupun persatuan bini tak takut. Jadi dua-dua pun contohlah, sebab sekarang ni ada persatuan yang tak takut bini. You pernah tahu tak? Dekat dalam Facebook saya kata, ya Allah, berani kau, saya kata macam tu lah. Saya tunjuk dekat suami saya. Ya, dan kita apabila kita tengok, sebab kita ada expectation dengan suami kita macam tu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin kepada kaum wanita. So kita sangka dia memimpin, but then kita pula yang banyak ingatkan dia. Bang, dah bagi duit kat mak belum? Bang, solat kat masjid bang. Kita pula yang bil, kita pula jadi mak kat dia. Kan? Kita rasa macam tak boleh nak terima hakikat macam ni. Bangun malam solat. Tak buat, tapi kita yang ingatkan. So, waktu ini kita akan dijangkiti dengan penyakit. So, penyakit dia apa? Riak atau ego atau sombong. Harapkan awak. Jadi mula jatuh, harapkan awak. Kita semua ni tak ada ilmu nanti. Pergi ke masjid ni, pergi ke majlis ilmu, balik ke rumah lagi sombong dengan suami. Itu contohnya lah kan. Jadi perangkap syaitan paling suka yang bab tu. Bab itu. So sepatutnya nak buat macam mana ni ustazah, takkan kita nak mendewakan suami? Tak ada, tak perlu nak dewakan suami. Bagi pada suami hak dia. Apa yang dia perlukan? Penghormatan. Hormati dia. Habis kalau dia salah, tegur dia dengan cara yang hormat. Bang, saya minta maaf bang. Ini saya bagi cerita saya. Saya berkahwin dengan suami saya. Saya seorang je juga suami. Anak saya 6 orang, alhamdulillah. Saya ada 2 menantu. Menantu dua-dua lelaki. Okay, Masya Allah sangat sporting. Saya ajak dia memang buat usrah sebab dia bukan ustaz. So saya cakap dah dengan anak saya kata bawa aja menantu yang mana, as long as dia bersedia untuk dididik oleh keluarga kita. Saya kata dia bersedia tak untuk ikut usrah, bersedia tak untuk solat berjemaah, dia baca Fatihah tak betul pun tak apa. Saya kata bawa dia masuk, kita groom dia bersama-sama. Jadi kita ada usrah setiap minggu tu, ada usrah. Jadi banyaklah kita dedahkan kan. Alhamdulillah. Jadi nak ceritanya, suami saya adik-beradik dia 12 orang. Dia anak yang kedua. So bila saya berkahwin dengan dia, saya anak sulung. Jadi memang jadi sulung betul lah kan. Dengan keluarga dia pun adik ramai, kecil-kecil. Dia mempunyai satu budaya, keluarga dia sangat baik ya. Dia mempunyai satu budaya, sebab mungkin adik-beradik ramai, bila dia keluar dia tak akan cakap dia pergi mana.
Saya, adik-beradik saya 4 orang. Dan kita orang sangat rapat. Kita suka bully-membuli antara satu sama lain. Kita punya komunikasi itu sangat jelas. So, budaya family saya dengan budaya suami saya sangat kontra. Pergi ke rumah suami saya, walaupun adik-beradik 12 orang, tak dengar bunyi bising, okey? Pergi ke rumah saya, adik-beradik yang 4 orang itu, macam 40 orang. Kelentung, kejap-kejap bantal tercampak. Kejap-kejap beg. Sebab kita orang pun, kami kedai makan, kedai restoran makan. Jadi memang riuh. TV, kalau tak sampai 30 volume tu bukan kita orang punya rumah lah. Sebab nak lawan lagi dengan suara-suara dekat kedai makan, kedai minum tu. Dengan suara sudu garpu, cawan bertendang apa semua kan. Jadi biasakan kuat lah 30, 28, 25 itu okey. Kalau 10 tu kira macam krik-krik. So pergi ke rumah dia, volume itu tak sampai 10. Jadi bila kita nak dengar tu dia macam so saya akan kuatkan. Nanti adalah adik-adik suami saya tu akan pelankan balik. Sebab dia orang tak biasa. Senyap je. Dan ada masanya kalau ada tetamu datang tanya khabar ke apa ke, kan adik-adik yang kecil macam ni, diam aja. Saya pun kadang-kadang betul ke dia hidup ke ni kan. Dia orang senyap. Masuk dalam keluarga suami saya satu kejutan budaya. Sebab saya by the way family punya planning yang plan untuk kami ni. Saya tak kenal dia sangat, dia punya latar belakang keluarga apa semua. Saya antara mangsa cinta tak kesampaian ya. Saya dah melalui proses-proses itu. So, jadi terimalah suami saya itu dengan hati yang sangat sedih sebenarnya. So, bila masuk dalam keluarga dia tu saya kena banyak memujuk diri sendiri, kena convincekan lagi dan lagi. Dapat pula dia pergi ke mana-mana, keluar daripada rumah tak pernah cakap. So masa first time tu dia ada tetamu kawan kan. Saya siap buatkan air semua. Lepas tu saya pun hidanglah dia dengan kawan dia makan. Tahu-tahu senyap-senyap kan hilang. Senyap je. Lepas tu saya kata dia ada lagi ke tak? Lepas tu saya pun turun, saya tengok. Tinggallah cawan tak bawa pergi ke dapur. Lepas tu kuih tak tutupnya. Lepas tu dengan kita ada biskut-biskut dengan tak tutupnya. Dengan lemau saya pantang. Kan? Lepas tu pintu kunci. Saya pun buka. Pintu kunci lah. Maksudnya daripada dalam boleh buka. Buka. Dia punya motor semua tak ada. So kemudian saya menghormati dia. Menghormati. Saya pun cakap dengan dia. Bang, boleh tak bang? Saya risau kalau abang keluar abang tak bagi tahu. Boleh tak abang? Sebelum abang keluar abang bagi tahu je. Kalau macam nak panggil. Dulu mana ada handphone kan. Jadi kalau abang tak ni abang tulis note je. Nota je. Sebab saya kat tingkat atas. Okey sampai saya ada anak 2 orang tak buat. Sabar kan. Akhirnya apa saya buat? Dapat anak kedua, saya kata okey, saya tak boleh lagi ni. Jadi ada satu ayat yang terakhir. Sebab kita dah ingatkan tu dah bertahun-tahun dah tu kan. Okey, lepas tu saya cakap dengan dia, bang, saya tak nak abang mati, saya tak tahu abang kat mana. Kalau abang mati, macam mana saya nak jejak abang? Guna perkataan sampai kau mati, okey? Macam tu lah kan. Supaya dia faham. Okey. Rupa-rupanya tak faham juga. Dia cuma ya kan. Okay. Tak faham juga. So kemudian saya dah jadi guru, saya dah jadi pensyarah masa tu. Lepas tu saya kata okey, mungkin dia ada sisi pembelajaran dia. Kita kan cikgu, kita ada psikologi pendidikan. Betul, orang ni dia belajar daripada, kita ada 5 deria. Kita ni semua belajar daripada VAK. V tu visual, dia tengok dia belajar. Itu auditory. Dia dengar orang cakap, dia belajar. Jadi kalau auditory ni perempuan. Visual perempuan. Visual, auditory perempuan. Satu lagi K, kinestetik. Dia dah kena baru dia belajar. Dia kena buat dulu. Okay, kita kata buka ni, awak tengok cara saya buka. Saya buka. Itu visual. Lepas tu korang buka.
Korang pun tahu, dia pusing je. Kalau auditory, saya tak ada demo pun. Saya kata, pusingkan aja yang atas tu kan dia ada line yang bawah kan. Yang atas tu pusing macam skru. Dia tahu dah. Tapi kalau yang kinestetik, dia tak akan faham. You tunjuk, macam mana? Dia kata. You pesan pada dia macam skru. Skru pun banyaklah skru yang ada 4 segi, skru yang gitu gini kan. Dia tak boleh lagi. Melainkan kalau kita suruh dia buat sendiri. Kalau suruh dia buat sendiri tu, itulah dia akan rosak lah dulu benda tu. So jadi kinestetik. Dan majority lelaki 80% adalah kinestetik. Kinestetik maksudnya dia kena buat baru dia faham. Kalau kita kata api itu panas, itu auditory ke visual ke kinestetik? Auditory. Kalau dia nampak api itu membakar panas dan orang pegang macam tu, itu apa? Visual ke auditory ke kinestetik? No, itu visual. Dia nampak. Kinestetik bila tangan dia sendiri terbakar. Okay, faham? So maksudnya dia yang mengalami, dia yang sendiri experience benda tu. So saya syak suami saya ni kinestetik. Memang pun orang-orang kinestetik ni kita senang ya. Bagi dia benda macam contoh ni, dia pandai cepat aja dia betulkan. Okay, basikal rosak, letak je kat depan. Dia tak payah cakap, tak payah ada manual, tak ada. Dia itu kelebihan lelaki, dia jenis MacGyver punya style. Okay. So, saya pun buat apa? Saya buat sesuatu yang tak ramai isteri berani buat. Waktu dia pergi tak bercakap tu, saya hangkut 2 orang anak saya pun keluar. Saya kunci pintu dan saya tak balik sampai tengah malam. Waktu tu saya bersidai je dekat rumah mak saya. Saya tengok macam apa dia punya reaksi dan respon. Memang dia call sana, dia call sini, tapi saya dah pakat dah dengan adik perempuan saya, kau jaga handphone, jaga telefon. Telefon rumah tu yang dah dulu tu. Kan. Saya kahwin dah 29 tahun lah, tempoh perkahwinan kami. Jadi punya lama tu kan. Jadi saya kata, kau duduk kat situ, jaga telefon tu ya. Beres, dia kata. So memang dia telefon, dia tanya, akak mana akak? Lepas tu adik saya dia memang berbisa juga. Suami takkan tak tahu ke mana isteri pergi. Suami jenis apa macam ini? Setelah tersengat dia kan. Dan kemudiannya hampir pukul 12 lebih tu, barulah anak saya dah tidur kan, dua-dua tu, baru saya balik. Balik tu, parking kereta depan rumah, dia terus buka pintu, peluk saya. Awak pergi mana? Awak tak pernah buat perangai macam ni. Awak kena cakap. Macam gitulah. Awak pergi mana macam tu. Lepas tu saya pun kata minta maaf bang, minta maaf. Baru minta maaf. Minta maaf. Saya tak bagi tahu dengan abang. Apa rasa abang? Apa perasaan abang? Mestilah risau lah. Macam tu lah dia cakap, mestilah risau gitu gini. Apa yang ada dalam fikiran abang risau fikir apa bang? Saya okey-okey je. Taklah kalau awak nak bawa ke macam tu lah. Baru saya bagi tahu. Itulah yang saya rasa kalau abang keluar tak bagi tahu pada saya. Dia terus terduduk, terdiam. Nampak? Maksudnya bila dia mengalami itu sendiri, baru dia belajar. Semenjak daripada hari itu. Sehingga this moment, tak tahulah masa depan kan, setiap kali nak melangkah kaki, dia akan bagi tahu pada saya. Dan hatta arwah mak pun, mak mentua saya kan, arwah mak, dengan adik-beradik dia, kalau kita kat rumah mak dia tu, dia keluar, dia akan cakap dengan saya. So nanti mak lah yang datang, abang pergi mana? Dia jenis begitu. So waktu tu saya terfikir, saya ni no shoes tak? Saya ni no shoes ke tak? So, kalau nak sabitkan no shoes, dia boleh. Dia pergi ke pejabat agama. Isteri saya no shoes. Keluar tak minta izin. Kan? Minta izin tu kan? Keluar tak minta izin. Tapi dari sudut moral. Dari sudut moralnya, kita sedang duduk bersama dengan seorang yang bernama manusia, bukan malaikat. Kita nak dia menjadi insan yang lebih baik. Niat tu yang kena jaga.
mardatillah. Ya Allah, aku buat ni, masa tu saya keluar, saya kata, ya Allah, aku tahu kalau dia tidak redha dengan aku keluar ni, aku akan berdosa. Tapi ya Allah, aku sendiri tidak redha kalau dia keluar dalam keadaan aku tidak tahu, dan ini adalah untuk kebaikan kami berdua. Ampunkan aku ya Allah. Saya keluar. Kini ustazah ustazah. Dia tahu hukum dan hakam. Kan? Jadi nak tak nak kita tahu kita sedang berurusan dengan manusia. Betulkan niat. Kita nak dapat redha Allah. Dan alhamdulillah sekarang lega kita, tenang kita. Jadi bila dia nak keluar sekejap, kita tahu dia ke mana. Kita pun boleh adjust kan untuk keadaan diri kita, nak bersiap buat persiapan ke kan. Jadi ada banyak urusan. Just communicate. Jadi dia tu tak buat sebab apa? Pertama dia tak biasa. Dan dia tak pandai nak berkomunikasi. Ada seorang sahabat ni, sahabat saya. Dia punya, orang kata kewibawa kepimpinan dia sangat dahsyat masa di kampus dulu. Sangat dahsyat. Pidato dia, poin-poin dia kan, hujah-hujah dia sangat hebat. Tapi dia tahun 3 tu dia dah kahwin dulu. So, jadi bila dia kahwin, sebab ayah dia meninggal dunia, adik-beradik dia ramai. Jadi ada seorang lelaki ni yang macam bersedialah banyak bantu ayah dia, arwah ayah dia dulu. So dia kahwin dengan kira kawan ayah dia. Tapi muda lagi. Oleh kerana kahwin macam tu, dan dia ini jenis yang ada kewibawaan, so suami dia jealous. Suami dia kurang bagilah dia nak keluar ke apa ke kan. Jadi suami ni dia jenis yang sangat inferior. Nak bercakap dengan orang, suami dia pun tak pandai. So dia selalu yang menjadi juru cakap. So akhirnya sekarang ini dia memang menjadi apa orang kata tu suami punya angsa emas lah. Kata angsa emas ke, ataupun dia punya anak emas ke, ataupun isteri yang ikut suami dia je. Jadi pada saya nampak, okey, dia tidak ikut persatuan, dia tidak ke hadapan, begitulah. Jadi dia hanya suami dengan keluarga. So pernah saya terfikir, what a waste. Kamu tidak terlibat dengan society kan, dengan masyarakat. Tapi dia banyaklah dengan aktiviti-aktiviti di sekolah sebab dia pun mengajar. So saya pun tanya dengan dia, saya rindulah awak punya wibawa pemimpin, kepimpinan. Jomlah kita sama-sama dengan masyarakat ke apa ke, gitulah. Lepas tu dia pun cakap, dia kata, saya tak boleh sebab suami saya tak berapa memahami, dia kata gitu. Saya rasa macam nak sembelih je suami dia masa tu. Kenapalah kan ada isteri yang baik ni tak boleh nak infakkan ke, gitulah. Lepas tu dia cakap dengan saya macam ni. Dia kata, sekarang kalau saya berpisah dengan suami saya, bercerai dengan suami saya tahu saya boleh capai cita-cita saya. Tapi sekarang saya tanya diri saya balik, apa sebenarnya yang Allah nak daripada saya sebagai seorang isteri? Kau kan, apa yang Allah nak sebenarnya? Kalau dia tidak ada di sisi saya boleh ke hadapan, jauh ke hadapan. I can conquer the sky, dia kata. Tapi oleh kerana dengan ada suami saya ini, saya kena kembali balik apa yang sebenarnya Allah nak. So most probably biarlah saya jalan bertatih, tapi saya akan bawa suami saya untuk ke depan, ikut dia punya face dia, ikut kelajuan dia, bukan ikut kelajuan saya. Waktu tu saya kata, Masya Allah, hebatnya isteri dia. Tapi memang dia dah berkahwin pun sama, sebab saya kahwin dah 29 tahun, dia kahwin setahun lebih awal. Jadi dia 30 tahun perkahwinan. Suami dia banyak berubah. Daripada tak pandai nak melayan tetamu, macam tu lah kan. Sebab bila datang rumah dia, suami dia jadi tetamu lebih daripada tetamu. Faham kan? Duduk aja. Jadi isteri dia keluar kabut kan. So dia sekarang ni nampak suami dia boleh pandai pula masak, boleh pandai melayan tetamu, boleh buat joke. Jadi macam boleh entrusted. Sebab sebelum berkahwin dengan kawan saya itu, suami dia ni jenis macam ni bendul. Kira macam bendul pun boleh, dinding pun boleh. Dia jenis tidak ada respon, tidak ada reaksi. So in that sense, kalau khusus kes kawan saya ini, pada saya dia jauh sudah berjaya, kerana dia berjaya menggilap
seorang lelaki untuk menjadi pemimpin. Kalau tak, suami dia yang dulu duduk belakang dia, nak cakap dengan orang yang dia sorong isteri dia dulu. Memang isteri dia jenis debater. Tapi saya kata Masya Allah, kita nampak benda tu satu pengorbanan kan, tapi actually itulah yang Allah dan Rasulnya perlukan daripada seorang wanita. Lelaki ni kita kena sharpen dia untuk menjadi seorang pemimpin. Sebab tu perempuan jangan buat benda semua. Jangan semua benda kena buat. Memandu dia lah yang memandu. Mandikan anak dia lah mandikan anak. Bersihkan dekat rumah pun bersih. Mop lantai pun dia. Masak pun dia. Sidai kain pun dia. Jangan. Lalas kita sendiri cakap, mak ni yelah mak jadi hamba lah. Bersihkan gitu kan. Nak harapkan korang tak ada lah semuanya hampuk dekat mak ni. Ni lah nasib mak. Macam tu kita sendiri-sendiri kan. Bagi-bagi kerja tu. Biarlah dia buat dalam keadaan yang primitif. Dalam keadaan yang tidak sempurna. Tapi dia ada pengalaman untuk melakukan itu. Dan bila kita tutup mata nanti, kita akan berbangga dengan ahli keluarga kita. Yang kita tinggalkan, dia sangat hebat. Dia berpotensi. Dia mempunyai kemahiran yang tersendiri. Dia mempunyai kelebihan, keunikan yang tersendiri. They can change the world with their own uniqueness. They can be part of the world dengan diorang punya contribution. So itu paling tidak. Jangan pula kita punya anak-anak, na'udzubillah, keluarga kita, ada yang hisap dadah. Kan, lepas tu tak boleh nak kawal marah. Asyik-asyik nak membunuh contohnya kan. Kalau yang perempuan tu asyik nak berdesing je kan. Nak bercakap tu asyik nak menyindir je. Keluarga kita, nilai keluarga kita. Berapa ramai anak-anak kita yang boleh cakap terima kasih? Berapa ramai anak-anak kita yang boleh cakap maaf? Kan kes-kes kematian langgar contohnya insiden. Saya jumpa dengan banyak kes, isu. Contoh, kawan saya, dia peguam. Suami dia maghrib nak pergi masjid. Ada something jalanan. Orang kampung juga kenal, jiran. Bukan jiran sebelah rumah, jiran 40 rumah. Langgar suami dia, mati suami dia. Tak pernah ada seorang daripada keluarga dia ataupun dia sendiri yang datang minta maaf. Tak pernah. Tak pandai cakap minta maaf. Tak pandai cakap terima kasih. Sesimpel itu. What is our value? Kan, jadi akhlak itu, mardatillah tu dah tak ada. Sedangkan terang Nabi dah sebut dah. Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Lagi nak minta maaf, tak ada. Ego pula tu. Jadi ada satu kes malam tadi, menantu saya cerita. Sebab dia duduk rumah dekat tingkat 39. Jadi ada dia punya tempat parking. Satu masa sebab dia baru pindah situ, dia tempat parking tu lama kosong. Jadi orang yang biasa, dia parking kat situ. Padahal bukan hak dia kan. So tak apalah, dia tak ada masalah ada orang parking. Jadi dia pun bagi tahu pada security. Di security pun cari orang tu, tapi dia claim dulu. Dia claim, lepas tu dia bagilah menantu saya ni parking kat tempat OKU. Security. Lepas tu tak lama tu, dalam pukul 12 malam, dapat call, dia kata, abang boleh, security call, abang boleh alih balik masuk dekat tempat parking. Lepas tu dia pun alih tempat parking. Lepas tu saya pun tanya, siapa yang parking? Tak tahu Umi, dia kata. Ada tak dia minta maaf? Tak ada Umi, dia kata. Sedih kan? Dan itu bukan satu. Banyak lagi. Antaranya pengalaman saya sendiri. Saya punya tempat parking, ada orang ambil. Lepas tu saya tengah cari security. Lepas tu seorang ibu tu, oh minta maaf itu anak saya punya kereta. Sekejap dia tengah bersiap ke atas. Kejap saya call dia. Call turun lah. Dengan bawa perempuan. Bawa kasut tinggi dia. Lari macam tu kan. Kita ni ada sebelah ni. Tak pandang langsung. Lepas tu dia pun parking keluar. And then dia parking je sebelah. Sebab sebelah tu tempat mak dia dah keluar, dia parking kat situ lah. Dia maksudnya jiran kita orang juga kan. Tapi sebab dia tidak ikut turutan, dia masa tu ikut randomly kan. Maksudnya jiran 40 atau jiran 40 buah tu. So, lepas tu dia pun parking. Dah parking tu dia pun keluar, buka boot lah, itulah, inilah apa semua. Lepas tu
Nampak kita orang ni, kita orang parking kat situ tu, kita orang keluar daripada kereta, maaf pun tidak. Mana nilai akhlak? Sedangkan Nabi dah isytiharkan pada kita kan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kita boleh marah, kita boleh tak puas hati, tapi berakhlaklah. Marah dalam keadaan berakhlak. Kita marah pada sikap dia, bukan membenci orangnya. Kita boleh marah kalau marah sesuatu itu adalah kerana maksiat kepada Allah. Kan kita boleh marah, tapi marah itu bukan untuk kepentingan diri kita, bahkan ia adalah kepentingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So kembali balik kepada 4 perkara tadi. Solat rasanya macam boleh jaga insya-Allah. Puasa macam boleh jaga insya-Allah. 2 ni maruah kita dengan suami. Satu lagi dengan suami. So yang itulah yang perlu kita fikirkan kembali, ya. Perlu banyak pujuk diri sendiri, ya, untuk kuatkan diri kita, betulkan niat kita. So insya-Allah Pijah, kalau kita ada soal jawab kot mungkin kan? Okey, tadi ada tak yang poin-poin yang Ustazah bagi tu terciduk? Ada tak tadi? Ada juga terciduk tu Ustazah? Ada juga ya? Ada juga terciduk. Okey. Balik lepas ni kena banyak muhasabah. Muhasabah, kuatkan kita punya suara hati kita kan? Dia bukan marah Ustazah, dia bukan marah. Cuma dia macam Kesal. ni nak meluah. Abang macam keluar-keluar rumah tu dah biasa dah tu. Kan rasakan geram je kan. Macam bagilah tahu. Kan tak ada telefon pun tak beritahu. Ada suami saya kat sini? Tak ada kan? Okey, jadi saya nak buka ruang kepada sahabat-sahabat yang nak tanya Ustazah. Okey. Dipersilakan. Boleh tak bagi satu tepukan gemuruh kepada yang bertanya? Sebab soalan itu adalah kunci kepada ilmu pengetahuan. As-soal miftahul ulum. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Saadia. Okey, terima kasih atas peluang untuk hadir ke hari ini. Okey, saya ada satu soalan. Macam mana cara tadi Ustazah ada cakap kita nak tegur suami tu ataupun kita perlu bagi hak suami tu dengan cara penghormatan. Boleh tak bagi contoh-contoh untuk kita macam mana cara kita nak hormat, macam mana cara kita nak tegur tu dengan hormat. Sebab kita ni perempuan ni kan dia emosi kan. Lepas tu baby. Saya tahu yang lelaki ni tak suka kita baby sebenarnya, tapi kita rasa macam banyak kali pesan dah kan. Tapi saya rasa apa yang cara terbaik lah. Orang kata kita pun tenang, suami kita pun tenang menerima teguran tersebut lah. Dalam diri lelaki, tiba-tiba je kan dalam diri lelaki, kerana kita perempuan ni. Sebenarnya memang itulah kelebihan dan hikmah Allah ciptakan lelaki dengan perempuan, ya. Di mana firmanullah Ta'ala, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya aku menciptakan bagi kamu itu lelaki dan perempuan. Kemudian aku jadikan pula kamu ini ada bangsa, ada kaum, ada puak-puak. Tujuannya untuk apa? Li ta'arafu, supaya kamu ini belajar, ambil tahu, belajar antara satu sama lain. Dan of course bila kita sebut perkataan ta'aruf, ta'aruf tu macam berkenalan. Tapi perkenalan itu dia mesti ada matlamat dia. Perkenalan untuk apa? Untuk saling melengkapi. Sebab daripada ta'aruf dia jadi tafahum. Lepas tafahum dia jadi takaful. Bukan insurans ya. Ta'aruf, tafahum, takaful. Dia ada 3 level tu. So ta'aruf dulu untuk mengenali dulu, itu first step. Kemudian tafahum untuk saling memahami. Takaful baru kita boleh mengimbangi. Kita selalu cakap kan kita ni nak complete each other. Tapi nak complete each other tu yang akhir. Sebelum tu ada dia punya tahap dia. Kita kena memahami bagaimana lelaki berfikir. Kita juga kena memahami cara lelaki bercakap. Dan kalau kita membesarkan anak-anak, kan, contoh anak lelaki, anak perempuan, kena banyak sikit anak lelaki ni macam mana. Kalaupun kita kata memang kita beremosi, actually yang menahan emosi lebih banyak adalah kaum lelaki. Ada kajian menunjukkan, ini pasal emosi, anak-anak lelaki dan anak perempuan, dia bagikan kepada 2. Ya. Jadi
dia tunjukkan simulasi yang menyedihkan. Dia tunjuk tayangan sesuatu benda yang menyedihkan, yang memang basically akan sedih lah. So anak-anak itu dilihat pada dua respon. Ya. Respon yang pertama dia tengok fizikal dia. Yang kedua dia gunakan jantung. Tengok degupan jantung, dia punya ECG, macam mana tahap dia kan. So anak-anak lelaki dia tengok benda yang menyedihkan, benda yang menyayat hati ya. Dia macam muka dia berubah lah. Lepas tu kalau ada air mata pun dia macam dia cover, dia simpan. So anak perempuan nampak dia menangis, dia terus melalak-lalak. Iaitu maksudnya secara respon dia, wanita dia mudah untuk communicate emosi dia. Lelaki tak mudah. Ini budak-budak tau. Okey. Kemudian bila dicek jantung, anak perempuan yang melalak tu jantung relax je. Anak lelaki yang jantung dia sangat merisaukan. Sebab tu lelaki tahu tiba-tiba mati sakit jantung. Sebab tu kita pun kena tahu kita ni cara bercakap. Kalau tengok tadi analisa cerita saya nak mempengaruhi suami saya untuk bercakap sebelum dia keluar agak-agak berapa tahun? Bertahun kan? Saya sampai ada 2 anak. Maksudnya di situ dah lebih daripada 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ini memang kita ajar anak muru auladakum bisolah wahum abna'us sab'ah. Ajar anak tu solat dia anak 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan rotallah dia kalau dia tak tunaikan solat wahum abna'u asyara sinin. Dia 10 tahun umurnya. 7 ke 10 tahun berapa? Tempoh dia 3 tahun. So maksudnya di sini dalam tempoh 3 tahun apa yang kita buat? Pujuk, ajak, ingatkan lagi, buat solat hajat. Kita ajak lagi, berulang kali. Sebab macam kes yang saya tunjukkan tadi, kes suami saya, keluarga dia tak biasa bercakap-cakap ni. Dan waktu dia kahwin dengan saya, umur dia 27 tahun. Maksudnya dia sudah terbiasa 27 tahun dengan budaya itu. Sekali dia kahwin dengan kita, tidak hanya semalaman dia boleh berubah. Mungkin kalau yang cepat tu 3 tahun. Tapi yang agak lembab, kura-kura tu kan, slot tu kan, mungkin dia perlu 27 tahun lagi untuk berubah. So waktu itu yang kita perlu adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Faham tak tu? Faham tu ya? Okey. Ada 5 cara macam mana kita boleh mempengaruhi kaum lelaki. Perempuan ini dia kuat tau, dia punya pujukan. So yang pertama, pujukan. Kita pujuk dia, mama. Dia boleh, dia terus lembut hati. Itu memujuk dia, bang. Tapi bila tak boleh jalan, yang kedua adalah menangis. Sebab lelaki dia tak boleh tengok isteri dia bawah tanggungjawab dia itu menangis. Kalau menangis tak boleh juga, maka gunakan cara saya tadi tu. Sebab dia mungkin perlu dia rasa sendiri. Dia rasa sendiri baru dia nampak. Tapi you all kena jelas lah. Nanti kalau tak termasuk nusyus. Kan kita tak nak masuk yang nusyus. Kita mesti kena ada niat yang jelas. Yang keempat, cara nak pujuk suami juga, cara kita bercakap ini mesti dia rasa dia adalah orang yang paling penting dalam hidup kita. Cara kita bercakap, ayat-ayat kita. Sebab tu dia kahwin dengan kita. Dia kahwin dengan kita sebab dia tahu isteri ini dia sentiasa memberikan aku semangat. Dia tak akan pilih siapa yang condemn dia, siapa yang mengumpat dia, siapa yang memfitnah dia. Ini layak jadi isteri aku. Tak ada. Tapi dia meletakkan harapan bahawa wanita yang dia kahwini ini adalah wanita yang sentiasa memuja dan memuji dia. Kita kena buat peranan itu. Walaupun benda itu kita pandang remeh. Suami saya dulu ya, dia tak pandai pujuk saya. Saya merajuk. Kita orang adik-beradik kalau merajuk, kita datang pujuk. Bila saya merajuk, dia tanya, dah habis dah?
So saya pun cakap dengan dia, bang, kalau saya merajuk tu maksudnya ada benda yang tak kena dan saya nak abang pujuk. Saya cakap macam tu tau. Walaupun hati kita dah pecah, berkecai tu kan. Rupanya, dia kata, okey. Betul, lepas tu bila saya merajuk, dia tu datang. Dia pun pujuk. Pujuk apa? Dia cuma picit kan. Dia tak pandai nak susun ayat. Dia tak pandai nak susun kata. So, lepas tu saya kata, abang kalau pujuk tu kan, abang pergilah beli kad ke apa ke, baca kan. So, kita auditory, kita suka dengar. So, ajar macam tu dan dia pun buat. Bila dah buat benda tu tak surprise lagi pada kita. Dah jadi macam lah bodohnya. Kita rasa macam tu pula kan. Tapi ajar dia. Dedahkan pada dia. Dan kemudian saya kata sesekali belikan hadiah. Oh, yang itu dia boleh. Saya merajuk dia belikan mula sekuntum bunga ros. Lepas tu merajuk lagi dia beli 3 kuntum bunga ros kan. Lepas tu dia belikan pula microwave. Saya kata habislah duit kita orang. tak boleh nak beli. So saya pun kurangkan merajuk. Kita kena berfikiran yang jelas kan. Saya kata kurangkan merajuk dan tak apa, saya kena terima sebagaimana dia. Tapi alhamdulillah selepas 29 tahun kahwin, saya merajuk sikit saja, dia pun akan, Assalamualaikum my sweetie. I miss you a lot today. Kenapa hati ni macam kenapa? Dia boleh macam tu. Dulu tak. Dulu dah habis merajuk. Macam tu kan. So tak ada surprise. So sekarang baru rasa lepas 30 tahun. Maksudnya masa kita kahwin dengan dia tu dia macam budak. Macam baby. Sebab dia baru berpengalaman dengan kita. So kalau 2 tahun dia macam baby 2 tahun. Dia tak pandai lagi, ya gitulah. So kawan kita adalah sahabat. Itu yang keempat. Jadi yang keempat, lelaki ini suka untuk dia rasa diri dia itu lebih hebat, dihormati. Dan dia juga dalam yang nombor 5 ini, dia nak kalau ada kawan-kawan, kita menghormati dia. Kalau ada tetamu, kita menghormati dia. Jangan pula kita harapkan dia, tidaklah. Jangan malukan dia di depan orang. Jangan malukan dia depan orang. So kalau ada macam tu dia nak buat pun dia akan sindir-sindir tu tak main. Itu yang akan meruntuhkan hati dia. Dan yang kelima, pastikan keperluan asas dia yang sangat eksklusif itu. Saya minta maaf sebut benda tu ya. Eksklusif, tapi awak faham kan? Eksklusif itu settle. Kalau tak settle, dia yang lebih meroyan daripada kita. Mula-mula dulu saya tak faham. Saya tak faham sebab kita kan ustazah kan. Dia ustazah ni dia belajar kenapalah pula kena penuhi, kenapa pula isteri kena nak malaikat, kenapa pula dekat atas kenderaan pun kena penuhi. Ya Allah, macam itulah kan. Kenapa macam tu? Sebab saya jenis yang suka banyak bertanya juga. Sebab kawan-kawan saya pun jenis yang debating team. Jadi kita akan banyak soal kenapa. Susah betul ni cakap dengan orang. Takkan atas unta pun nak memenuhi kan selera dia. Macam tu seolah-olah gitu. Macam tak masuk akal. So kemudian rupanya tu yang tadi li ta'arafu. Kita kena belajar. Dia tak sama dengan kita. Dia orang tak sama dengan kita. Kita kalau menangis selesai. Tapi lelaki dia hari ini okey. Masa depan tak okey. Kita kecewa hari ini okey lagi. Tak okey. Masa depan kita akan jadi okey. Okey, habis dah. Dah habis. So, times untuk move on. Tapi yang lelaki ni hari ni masa benda tu terjadi dia okey. Tapi kalau tidak ada distraction, dia akan jadi tidak okey. Kalau proses bercerai yang selalu datang dalam file atau rekod proses bercerai, perceraian dalam keadaan tidak rela, bukan rela dalam keadaan tidak rela. Yang tersiksa lebih pada perempuan ataupun lelaki? Perempuan dalam keadaan tidak rela, perempuan sebab you all mungkin nampak perempuan je. Lelaki boleh jadi gila tu. Lelaki boleh gila.
Kalau walaupun mungkin dia terpaksa, dia tidak merelakan perpisahan itu. Yang jatuhkan talak tu memang dia, kan? Tapi kalau dia tidak merelakan perpisahan itu, yang gila talak siapa? Dia lebih kurang macam tu. Yang gila tu lah, kan? Dia. Tapi sebab kita tidak menyelami mungkin, kita tak nampak, kan? Jadi orang dia punya tu satu emosi. Kemudian yang kedua, emosi diorang itu hanya boleh release, bukan dengan menangis. Sama ada diorang sedih, diorang tercabar. Sama ada diorang gembira, excited yang amat, teruja, berdebar-debar, risau. Once dia release, dia tenang. Faham ke tak faham? Faham Perempuan tak? Gembira pun, ya Allah, gembiranya kita. Ya Allah, teruja. Menangis tu habis. Kita dengan discharge-nya air mata. Dia bukan, dia discharge-nya yang itu. Baru dia release. Kalau kita belajar secara biological responses, reactions atau sistem dalam tubuh, lelaki begitu. Seterusnya, kenapa sampai macam tu? Sebab saya masa tu terfikirlah, habis banyak lagi urusan-urusan dekat rumah kan, lagi daripada nak melayan je macam itulah. Kita punya rebel kita dalam pemikiran. Tapi bila saya ada rebel, saya akan cari. Mesti ada jawapan dia sebab Islam itu sempurna sifat dia. So saya mesti, memang betul ada jawapan dia. Kalau kita sibuk dengan urusan di rumah, nak jaga anak, ada tak babysitter? Boleh cari babysitter tak? Boleh tak orang lain tolong jagakan anak kita? Boleh tak? Boleh. Kalaulah sepah-sepah kat rumah, kita call aja cleaner. Boleh tak hari ni saja awak tolong kemas? Kita boleh pas masak. Kalau kita tak nak masak, boleh banyak dapur-dapur lagi, betul tak? Kita boleh cari sistem sokongan. Siapa-siapa je boleh bantu kita. Bilik air pecah ke apa, boleh cari sistem sokongan. Sampah berlambak ke, boleh cari sistem sokongan. Tapi dalam bab itu, boleh tak kita kata, bibi tolong ambil kerja saya? Boleh tak? Boleh tak panggil cleaner? Boleh tak? Tak boleh. Sebab tu saya panggil benda itu eksklusif. So that kind of exclusiveness, kalau kita bekerja ke apa ke, jangan sampai abaikan. Faham tak? Dan seandainya kita tak ada kemampuan, cari rawatan ke apa ke untuk kembalikan. Saya cakap berdasarkan saya punya pengalaman. Umur saya 30 tahun, saya dah tak ada rasa. Rupa-rupanya saya ada masalah. Buah pinggang kering lah, itulah macam itulah. Buah pinggang tak boleh takung air lah, benda macam tu. And then saya cari mula-mula dengan doktor sebab saya punya lutut bengkak sebelah. Jadi doktor ukur-ukur, lepas tu dia bagi ubat angin. Lepas tu saya sampai limping, macam terdengkot-dengkot pergi ke kelas mengajar. Jadi kawan-kawan dah cakap, what happened to you, Isfadia? You limping. Dia kata, dah rasa macam orang cacat lah pula kan. Jadi ada seorang kawan saya kata, try pergi ke acupuncture. Saya pergi ke acupuncture. Saya pernah biasalah, saya pengsan dululah sebab tak menjaga diri kan. Dia punya asal dia adalah tak makan pagi. Lepas tu makan apa-apa yang menyempat saja. So kena gastrik lah apa semua kan. Bila dah kahwin lah benda tu terbongkar. Dan bila saya jumpa dengan acupuncturist tu pegang saya punya ni nadi je. Dia pegang, lelaki. Pernah pengsan ni? Selalu pengsan kalau dekat toilet ke apa ke. Lepas tu telinga pernah macam berdengung-dengung, desing, pekak. Saya sampai jumpa pakar. Pakar telinga kata, okey. Ini minum banyak je kencing, minum sikit pun kencing, dia kata. Saya duduk pandang dengan suami saya. Lepas tu dia bagi tahu dengan saya sesuatu benda yang saya terbuka mata. Umur berapa tahun? 30 tahun. Organ dalaman semua termasuk nafsu macam umur 70 tahun. Maksudnya waktu dia sebut 70 tahun tu saya rasa saya nenek. Okey. Lepas tu dia cek pula suami saya. Dia kata, organ dalaman bagus. Ini harimau. Faham tak? So balik tu saya menangis. Saya kata, bang minta maaf bang. Abang kahwin dengan nenek. Saya kata. Saya menangis-nangis tahu. Lepas tu suami saya kata, jangan cakap macam tu. Suami kata,
kita berusaha sama-sama. Kita pulihkan kembali. Pulih kesihatan kita. Lepas tu waktu itulah saya makan minyak zaitun. Macam itulah kan. Sebab saya sangat rasa bersalah dengan Allah. Allah bagi tubuh badan ni untuk kita jaga kesihatan. Kita kan ustazah tadi tu. Tahu maqasidus syariah kan? Kan maqasidus syariah tu salah satu daripadanya adalah hayah, kehidupan. So kehidupan itu adalah dengan menjaga kesihatan kita. So I am not enough taking care of my healthy. So saya terasa saya mengkhianati Allah. Tu yang saya menangis saja. Jadi suami saya kata okey kita carilah. Itulah menangis salah satu daripada pujukan tu kan. So bersedialah kita untuk sihat. Hidup cara sihat. Saya tak minum gula sekarang ni. Saya tak ada orang kata tu makan malam tu kalau dah terlapar sangat tu lah. Lepas tu aktifkan train dengan puasa seminggu 2 kali ke sekali ke kan. Lepas tu dengan exercise-nya, berjalan banyaknya. Jadi kalau orang tengok saya, Ustazah nampak macam sihat ke apa ke? So you have to understand my struggle masa saya umur 30 tahun dulu. Struggle sebab dah 70 tahun. Macam mana ni? Malah lama 70 tahun dia tengok muka saya tu kan. Umur 30 tahun dah lama 70 tahun. Jadi saya memang terasa saya jadi nenek waktu tu. So eksklusif yang itu settle kan dulu. So kalau tak settle dia tak release. So bila dia tak release tu dia macam akan ada benda yang sentiasa menyengat dia. Sebab kita ni suami isteri kan, dia kena sentuh-sentuh, dia kena pegang-pegang, dia kena gurau-gurau. So kalau tak ada tu dasim tu duduk antara tengah. Dia jadi nak bercakap je. Dia kena gurau-gurau, cubit-cubit. Tidak ada yang eksklusif tu pun tak apa. Tapi dia kena sentiasa bergurau. Gurau-gurau, orang kata macam bermesra ya. Dan kalaupun benda itu contohlah suami kita betulkan langsir punya palang je, pujilah dia. Ya Allah bang, thank you so much, you are my MacGyver. Betulkan palang dia pun kan. Kalau dia tolong kita lipat kain ke apa ke, ya Allah bang, walaupun tidak ikut susunan dan kemas, tak ikut dia punya ukuran, tapi I'm so happy, I'm proud of you. So I am happy, Allah, thank you Allah for sending you in my life. So benda-benda yang macam tu dia akan membuatkan happy sentiasa. Sebab dia tak akan dapat di luar. Dan adakah kita bersedia untuk orang luar puji dia macam tu? Tak bersedia kan? Baik kita puji dia sebelum orang lain puji dia. Saya suka sangat kerja dengan Abang Mat. Saya kan dengan Abang Mat, saya pergi mana-mana kan saya rasa selamat Abang Mat. Perempuan tu cakap macam tu, kita tak pernah pula cakap macam tu kan. So suami kita jadi lentok dengan dia. Jadi kita jaga supaya dia tetap, itu yang saya katakan hak dia itu, yang dia tidak boleh dapat daripada perempuan lain. Okay. So dapat dah 5 benda tu? Catat ke tak catat? Oh, dalam diam dahsyat dia orang ya. Okay. Baik, ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Sekarang ni kan banyak dah kelas-kelas usrah yang dibuat oleh rakan-rakan muslimat kan. Banyak pada saya rasanya macam tiap-tiap hari tu ada. Okey, macam mana Ustazah, kita nak pergi menuntut ilmu kan. Kita rasa kita perlukan menuntut ilmu tu. Tapi at the same time kita nak minta izin suami tu. Macam suami dia rasakan macam kau pergi tuntut ilmu tu untuk apa sebenarnya? Kan? Dia macam tak pernah izin. Tu cerita dia. Dia tak pernah izin lah, tak berapa nak ikhlas pergi tu. Mungkin sebab ego dia. Nanti kau pergi tuntut ilmu lebih, nanti kan kau balik kau akan jadi lebih ustazah daripada ustazah kat luar. Jadi ustazah macam mana kita, macam Ustazah kata tadi, kita kena dapat redha Allah tu, kita mencari redha Allah tu. At the same time kita kena menghormati suami kita tu. Jadi apakah yang terbaik? Yang terbaik lah kita nak buat tu Ustazah. Tadi dah buat dah yang 5 tu, tapi sebab ego suami tu kan tetap tak boleh nak
Jadi pendapat Ustazah tu macam mana? Takkan tadi kita nak guna cara keluar je lah pergi tu? Macam mana Ustazah? Okey, yang ni sebenarnya banyak tahu kes-kes ni. Ini contoh je. Saya ada kes di mana seorang isteri tu dia pergi ke masjid, suami dia langsung tak nak pandang dia. So bila dia pergi dia suruh anak dia hantar. Dan jadi bila sampai ke masjid tu, bila balik dia orang macam ada perang dingin. Jadi dia pun tanya saya apa dia nak buat. Adakah bila dia pergi menuntut ilmu sebenarnya dia rasa tak selesa, tapi bila balik tu dia menyampah dengan suami dia. Macam itulah kan. Saya minta dia bagi layanan yang terbaik pada suami. Setiap kali dia pergi ke majlis ilmu tu, bila dia balik lagi dia hormat. Kata yang tu saya rasa tak boleh buat Ustazah sebab saya tak boleh berpura-pura, dia cakap. So saya pun kata dengan dia, you buat itu for the sake of Allah, not for the sake of him. Sebab Allah suruh melayan dia. Kita layan dia tu bukan kerana dia. Kita layan dia tu adalah kerana Allah. Itu kita punya kerja dengan Allah yang Allah akan tanya kan. Lepas tu saya kata tolong buat dalam tempoh sebulan Puan. Nanti saya datang lagi, Puan bagi tahu apa perkembangan. Saya datang tak sampai sebulan. Ustazah, thank you. Dia cakap. Saya kata, kenapa? My husband. Jadi rupa-rupanya tu je yang dia nak settlekan. Okey. Tapi tidak semua. Ada sebahagian pula kawan saya ini yang memang very, orang kata tu outstanding. Dia aktif ya. Suami dia ada penyakit jealous. Jealous bukan sebab isteri dia itu orang lain suka, tak. Dia tak boleh lihat isteri dia lebih dari dia. Dia ada penyakit macam tu tau. Okey. Tapi isteri ini dia pandai. Dia buat apa? Setiap kali dia join aktiviti-aktiviti majlis ilmu, dia balik dia masukkan duit dekat dalam poket suami. Dia nampak dah. Suami dia ini dia suka pada duit. So jadi bila dia pergi, ni suami kita kena tahu sendiri apa dia punya kesukaan. Pergi, lepas tu dia balik, bang. Ni sebab saya dah niat dah. Kalau saya pergi majlis ilmu, dia kata berbuat baiklah, bersedekah yang paling baik adalah untuk suami, dia kata. Dia pun bagi. Suami dia happy, lepas tu terus hantar dia pergi. Pergi tempat majlis ilmu. Asal ada majlis ilmu, suami kongsi. Tapi duit dia lah keluar. Okey. Sedangkan actually majlis ilmu ini adalah tanggungjawab suami. Suami wajib mendidik isteri dia. Tapi tidak semua mengetahui dan memahami. Jadi untuk itu kita tarik umpan dia. Jadi itu contoh-contoh lah kan. Dia masukkan duit. So ada juga suami yang memang tak boleh dipatahkan dengan cara macam tu. So last suami itu kahwin lain. Tetapi bila Allah takdirkan macam tu, Allah tahu kita mampu hadapi. Sebab suami tu dia rasa tercabar. Bukan isteri dia balik, isteri dia sombong ke, tak ada. Tapi dia rasa macam isteri dia lebih bermanfaat, yang patutnya dia yang boleh bagi pada masyarakat. Tapi isteri dia ustazah by the way, ya. Jadi dia tak boleh. Jadi dia pun kahwin lagi dengan isteri yang tu. Dia ingatkan dia dapat bahagia, tak, sebab asas dia jealous dengan isteri dia kan. Dia dengan isteri yang kedua, suami dengan isteri yang kedua lalu bercakaran. Jadi dia kata macam mana, dia jumpa dengan saya, macam mana kak saya nak hadapi ni, penat dengar kadang suami saya balik tu dia duk cerita pasal madu saya. Saya kata tak ada je lah nak buat macam mana kan. Kalau saya awal lagi saya tak boleh, saya bye-bye. Saya kata gitu kan. So kalau you dah bersedia untuk terima dah, dia dah bercakap, you pun bersetuju, so why not. Ada seorang lagi ni pun sama juga. Suami dia tak boleh nampak isteri dia lebih. Isteri dia memang suka melayan apa semua. Jadi bila tahu isteri dia tu terlibat dengan satu persatuan NGO yang memerlukan fokus dia lebih, awal-awal lagi dia minta suami dia kahwin lain. Bagi perhatian sepenuhnya kepada suami dia. So dan dia mengakui, dia kata I spoil my husband. Sebab sebelum dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti tu, husband dia punya stokin dia pakaikan, macam tu. Jadi husband dia dah terbiasa dilayan daripada awal. Jadi bila dia nak keluar, dia
tak boleh. So dia siap-siap cari. Dia kata biarlah saya yang menentukan cabaran saya cari siapa madu saya, kahwin dengan suami saya. So jadi dengan itu dia senang tinggalkan suami dia. Anytime dia kata, okay, saya sedekahkan malam saya untuk awak dengan dia. Okay, ini giliran saya, awak ambil dengan tu. Tapi saya kurang bersetuju dengan cara itu. Sebab mungkin kita berbeza kan. Dia dah nampak cara itu, mungkin cara itu yang lebih memudahkan dia sebab dia nak pergi. Kan? Pada saya, kita jangan layan lelaki itu macam hamba nafsu. Seorang lelaki adalah pemimpin, dia adalah hamba Allah. Dia bukan hamba kepada wanita. Sampai tak boleh hidup, mesti kena ada banyak perempuan dalam hidup dia. So, Islam sangat indah. Islam sangat indah. Islam meletakkan lelaki itu pada tempatnya. Dia patut berwibawa. Takkanlah kalau kita nak mencebur diri kan dalam aktiviti apa-apa terpaksa macam merasuah suami kita dengan isteri lain. Macam itulah. Kan itu perasaan saya. Kita berdebat lagi kan. Tapi masing-masing akan ada ganjaran di sisi Allah. Yang penting betulkan niat dan cara itu adalah tepat. Ya. So cara yang terakhir adalah berdoa minta pada Allah. Alangkan Prof Muhammad Kamil tu, Prof MKI, Muhammad Kamil Ibrahim tu, dengan isteri dia Kak Roza. Kenal tak? Tak kenal ya? Dia yang mengarang buku Travelog Haji. Dia ajak suami dia pergi haji. Suami dia kata tak payahlah. Dia tunggu sampai 6 tahun. Dia solat hajat setiap malam. Dan sekarang ni suami dia Masya Allah. Suami dia sampai kata dia jadi macam ni mungkin berkat doa isteri. Sebab suami dia Prof Muhammad Kamil tu, dia memang kalau buat sesuatu tu buat dengan sehabis baik. Dan suami dia sekarang antara insan yang tidak pernah meninggalkan solat wajib di masjid. Tu berkat doa isteri. Okey, boleh? Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pendapat Ustazah lah sebab saya ada scroll TikTok. So TikTok ni dia lawyer. So dia ada tulis lah, dia kata kalau suami tak solat, isteri boleh pulangkan suami dia dekat mak dia. So saya nak tanya pendapat Ustazah. So kalau suami kita tak solat, so kalau anda kata kita minta cerai, so berdosa tak kita ni? Atau maksudnya kita ni macam Ustazah katalah kita ego, dan juga kita kan sebagai seorang isteri kena taat suami. So apa pendapat Ustazah untuk perkara itulah? Okey, dia ada dua pilihan. Kita tinggalkan aja dia. Sebab perempuan, kita nak bercerai senang. Jangan rasa susah. Kita ada 3 cara. Satu, provoke dia untuk talak kita. Yang kedua, cara fasah. Fasah tu laporkan. Dia ni tidak menjalankan tanggungjawab lah, apa semua, termasuk kalau dia fasik. Dia tidak solat sekali, kita boleh laporkan. So kita kata kita tak boleh dah hidup dengan orang macam ni. Yang ketiga adalah dengan cara khuluk. Khuluk tu kita tebus talak. Kita bayar dia certain amount yang dipersetujui, kita bebaskan diri kita. Itu cara dalam Islam. Banyak tak cara kan? Banyak. So jangan sangka Islam ini mengongkong kita ni hanya untuk dengan tunggu talak aja. Tidak. Jadi maksud kita boleh angkat kaki. So that is decision mudah untuk buang aja dia dalam hidup kita. Tetapi ada cara lain. Setiap kali bayangkan kalau kita boleh mengajak dia untuk beribadah bersama, pahala yang kita dapat tu macam mana? Setiap titisan air wuduk yang dia ambil, kalau selepas itu dia jadi orang yang solat, setiap titisan air wuduk kita dapat pahala dia. Setiap bacaan dalam solat dia itu kita dapat pahalanya. So kita tengok dia lubuk pahala atau lubuk bala. Kan? Kalau kita boleh pengaruhi untuk sama-sama taat pada Allah, so why not? So get that as a challenge. You challenge yourself. Saya suka challenge diri saya. Saya awal-awal lagi, masa mula-mula kahwin dengan suami saya,
Dia ni jenis orang yang memang waktu tu balik ke rumah, adik-adik semua akan lari masuk dalam bilik. Adik saya sendiri pun tak suka dengan suami saya dulu. Sekarang sukalah. Dia kata, "Kak, kenapa kak kahwin dengan orang macam ni?" Saya kata, "Ayah suka. Kenalah kahwin juga kan. Kak, kita tak suka dia, kak, kita tak suka." "Kenapa tak suka, dek?" tanya dia. "Dia dekat masjid tu dengan budak-budak, garang. Nak naik kita duduk dekat tangga je pun dia dah sepak kita punya kaki." Macam tu katanya lah kan. Jadi saya ambil cabaran, saya kata, "Ya Allah, saya tahu ini satu pengiktirafan. Allah kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita. Saya yakin ini satu pengiktirafan dan saya akan sahut cabaran ni." Orang lain, pada saya kata orang lain, respon orang lain itu bergantung kepada macam mana saya respon pada diri dia. Saya akan ubah dia. Saya letak gitu, saya akan ubah dia. Walaupun orang kata, "Mana boleh kita nak ubah orang?" Macam tu kan. Tapi waktu tu saya kata, tak, saya boleh ubah. Sebab saya ada Allah. Waktu tu kan, cita-cita kita besar. Saya ada Allah. Tapi memanglah dia makan masa you. Makan masa nak berubah sebab yalah dia dah tua kan, dah balik kan, dah lepas balik itu dia banyak lagi pengalaman baru dia jumpa kita kan. Jadi banyak benda yang mempengaruhi dia. So kalau tanya saya, mana yang saya perlu pilih? Sebab dua-dua tu kita boleh. Saya akan pilih perjuangan. Saya akan berjuang, saya akan cuba selamatkan dia. Selamatkan dia untuk sama-sama taat kepada Allah Jalla wa'ala. So waktu tu baru saya akan rasa I am a winner, I am the best. Walaupun orang tak iktiraf, tapi hanya saya dengan Allah je yang tahu. So depends on you. So kalau rasa tak boleh, angkat kaki je. Boleh banyak. Sebab tu kalau ada orang tanya saya kata, "Okey, awak nak bercerai ke awak nak selamatkan rumah tangga?" "Saya nak bercerai, Ustazah." "Okay, bercerai, saya tunjukkan cara dia." Ada, mudah je kan. So you kumpulkan bukti daripada sekarang. So kalau misalnya you nak selamatkan cara, okey, ada cara dia. Tapi you kena ada, orang kata tu, pakai jaket lah, jaket sabar, jaket tabah lagi dan sebagainya. Wallahualam. Semoga boleh membantu ya. Okey, saya nak ucap terima kasih pada Ustazah. Saya rasa hari ini ada yang terbakar, ada yang terciduk dan ada yang mendapat ilmu kan. Ilmu tu yang kita sebenarnya objektif kita hari ini. Alhamdulillah, syukur Allah mudahkan. Saya tengok macam seronok macam tak cukup tak cukup kan. Okay, nanti insyaAllah untuk next kita bagi lagi tajuk-tajuk yang lebih panas je Zah. Panas tadi juga tadi tu kan. Jadi insyaAllah Alhamdulillah Ustazah, saya mewakili semua nak ucapkan terima kasih, minta Ustazah halalkan ilmu pada hari ini dan insyaAllah moga bertemu lagi di masa yang akan datang. Moga Ustazah tak serik on the way datang sini tadi kan, insyaAllah. Dan saya terpaksa akhiri sesi kita pada petang ini sekarang. Dan saya juga nak jemput Ustazah untuk ada jamu ringan sikit Ustazah. Dan untuk sahabat-sahabat yang datang hari ini mungkin tadi lapar kan pukul 2 call time tadi kan. So kita adalah sediakan sikit minum petang insyaAllah. Dan saya akhiri majlis dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.